Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mungkin juga selamat petang atau selamat malam. Kali ini kita sambung lagi sesi pembelajaran kita dengan fungsi copy dan paste image dan teks. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya dah browse satu website untuk dapatkan maklumat tentang Shark yang kita akan jadikan contoh. Okey, di sini saya dah buka Microsoft Word. Untuk dokumen yang baru, kita akan guna fungsi tertikus yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanan ada copy, cut, copy, paste dan sebagainya. Okay, jadi kita buka kita punya browser. Okay. Ini gambar Shark. Untuk copy image, ya, copy image, tekan butang tertikus yang di sebelah kanan. Kita nampak dia open image in new tab, mana dia akan buka di sini, buka tab baru. Kalau kita save image as, kita simpan dalam komputer kita. Okey, kita cuba yang ni dulu. Save image as, dia akan buka kita punya komputer. Kita boleh browse, ya, bawa sini tengah sedikit. Kita boleh browse di mana nak simpan image kita, sama ada desktop, download dan sebagainya. Untuk tujuan ini, saya boleh masukkan ke dalam pictures pun boleh, library of pictures. Saya boleh namakan Shark dan saya simpan, save, ya, pictures library. Atau saya boleh tekan lagi sekali copy image. Okey, kalau copy image address, dia akan copy ni, salin alamat ni, address ni, alamat ni. Okey, untuk copy image, mana dia dah tersimpan dalam clipboard. Okey, kalau kita balik kepada kita punya dokumen tadi, kita boleh tekan butang kanan, kita boleh paste terus, atau kita boleh, sebab dia ada di clipboard ni, ya, kita tekan sini, nampak paste, kan? Atau, ya, nampak, kita tekan sini untuk paste. Kita boleh juga tekan control. Okey. Okey, nampak gambar Shark yang besar tu, kan? Okey, gambar Shark ni kita boleh kecilkan atau besarkan. Kita boleh ketengahkan atau ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk tujuan ni saya letak di tengah. Okey, kita boleh ubah dia sedikit. Bagi turun bawah sikit. Sini boleh letak tajuk jerung. Okey, ini untuk format kita punya image, ya, untuk format kita punya image. Kalau kita tekan di sini, ada fungsi-fungsi lain yang kita boleh gunakan. Ini untuk kedudukan teks. Kat mana kita nak sambung kita punya teks. Kita mungkin di sini kita dah tulis, kan? Jadi kita punya teks akan diletakkan mengikut kita punya format ni. Okey. Ada fungsi-fungsi lain juga. Ini text wrapping. Text wrapping sejauh mana kita nak teks daripada kita punya image, kan? Okey, contoh yang ni. Okey, ini teks kita. Nampak, dia boleh lari ke sana sini. Ini behind text, dia masuk. Okey, image ni ada di belakang teks sebenarnya. Teks ada di bahagian depan. Kalau ini in front of text, lebih kurang sama. Yang ini true. Jadi kalau kita ada teks yang banyak, jadi kita boleh nampak beza, ya. Teks ni jangan lupa dia boleh di adjust kecil atau besar. Okey, ini tak akan berubah. Okey, seterusnya, jika kita ada teks lain yang kita nak copy dan paste, memang tak digalakkan copy terus lah, kan? Tapi ini contoh, kalau kita ada teks daripada dokumen kita yang lain, untuk dimasukkan ke dalam dokumen itu, kita boleh buat cara yang sama. Mungkin dari Word ke Word, atau dari sumber lain, macam contoh ini, ya. Okey, saya dah highlight. Okey, untuk highlight kita boleh tekan shift, letak mouse di situ, tertikus di situ.
shift dan klik di bawah boleh juga, atau tarik saja sama, control C copy, atau kita guna tikus kanan copy balik kepada Word document, dan jadi kita nak paste kan, sorry, text. Okey, ini sebab apa dia duduk di sini. Ini adalah sebab kita punya position formatting tadi ya. Formatting tadi, kita punya teks di belakang dokumen. Kalau kita nak dia di bahagian lain, di bawah contohnya, kita boleh guna top atau bottom. Jadi dia duduk di bahagian bawah. Ni area ni kita buang, tarik saja dan delete. Formatting. Ini teks ni kita boleh highlight, kita boleh ke tepi atau ke tengah. Okey, sekiranya kita nak letak teks di bahagian tepi dan image di sebelahnya, kalau kita boleh gunakan table. Okey, kita masukkan table, insert table. Dua ni. Okey, saya nak masukkan satu teks di sini, image di sini. Okey, ini tak semestinya anda copy ya. Ini saya ambil copy sebab untuk mempercepatkan dan jimat masa ya. Kalau anda type lah di sini. Okey, jadi kita ada sesuatu yang begini. Jadi boleh masukkan tajuk di situ, jerung, highlight, bold, boleh letak di bahagian tepi. Okey, saya masukkan dia punya tajuk, boleh highlight, misalkan untuk hilangkan frame. Nampak ada frame. So apa yang kita boleh buat adalah no border. Jadi kita punya dokumen begitu. Okey, seterusnya satu lagi cara yang anda boleh buat untuk menyusun teks dalam dokumen anda ialah dengan memasukkan table ya. Terus guna table, atau kalau anda tak mahu, anda boleh guna teks dulu, kemudian masukkan table lagi satu ya. Banyak table boleh. Ini cara kita nak pilih table secara mudah. Okey, saya masih boleh paste gambar ikan ni tadi ya. Kalau saya tak copy lagi sekali pun masih ada dalam clipboard. Jadi saya boleh contoh paste saja, saya boleh paste gambar yang sama. Okey, contoh ya. Kalau kita nak letak teks lagi, copy. Ini saya ambil sini senang ya, untuk memudahkan, memendekkan. Ini mungkin anda punya teks sendiri kat sini, ini mungkin gambar lain, tapi saya nak tunjuk cara macam mana kita boleh menyusun kita punya image dan teks. Kalau anda nak sedikit jarak, anda boleh tambah satu ruang di situ ya. Ini boleh tarik kalau anda nak ya. Bagi jarak. Jadi untuk menghilangkan bayangkan ini gambar yang berlainan ya. Jadi teks anda akan kelihatan lebih cantik. Okey, untuk menghilangkan table ni kita tak mahu. Kita tak nak dia nampak ada garis kan. Kita boleh hilangkan garis dia tu dengan menghilangkan border. Itu border, no border. Jadi kalau kita buang border tu tak ada lah. Dia punya sempadan tu kan, garis tu dah tak ada. Okey, jadi dokumen kita akan nampak macam ni. Okey, itu cara dia. Dah cantik kan. Ini mungkin teks yang panjang. Kalau anda nak letak teks yang panjang kat situ, contoh saya ambil teks ni. Ini bukan apa, nak memudahkan saja ya, nak mempercepatkan. Saya letak situ. Ini ada teks yang panjang di situ. Kemudian sambungan kepada artikel anda. Jika ia terlebih, ia akan masuk secara automatik ke muka surat yang seterusnya. Kalau anda nak masukkan juga ke muka surat yang sama, mungkin anda boleh kecilkan, dia akan masuk di muka surat yang sama secara automatik. Okey, yang ni anda masih boleh adjust, gunakan
know. Okey, ini contoh ya. Contoh, bayangkan ini teks yang berlainan dan gambar yang berlainan. Okey, itu susunan. Actually kalau anda nak tengok semula sama ada macam mana nak susun ni, tengok kat bahagian atas ni, ini menunjukkan ada table di situ. Ada boleh nampak ya. Ini menunjukkan ada table di sini. Okey, untuk gambar, ini teks, mesti ada table. Kalau nak tambah lagi row atau column, ini untuk menambahkan row. Jadi dia akan keluar macam tu. Okey, kalau nak tambah di sini boleh. Yang ni nampak, ini menunjukkan ada 2 column di situ. Ya. 2 column di situ. Anda boleh merge. Ya, layout merge, maknanya dia gabungkan kedua-dua column itu menjadi satu ya. Ini split, ini merge. Split pisahkan, merge dan gabungkan. Jadi kalau anda tengok balik dokumen anda, ini semua kita boleh size dia dalam, sama ada nak kecil atau besar, dalam table property ni. Okey, so sekarang kita boleh tengok dokumen kita jadi macam ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi di lain kali dan di lain waktu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.